Point of order. Kita point of order, sekejap. Terima kasih. Tuan, saya bangkit di bawah Peraturan 14, Aturan Mesyuarat, Peraturan 14 khususnya 1G yang berkaitan dengan apa yang berlaku semalam di dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Ketua, semalam kita dengar ada kenyataan dibuat oleh Menteri Undang-Undang bahawa Kabinet telah pun membuat satu keputusan pada 21 hari bulan Julai untuk membatalkan ordinan-ordinan darurat seperti mana kita dengar semalam disenaraikan. Tuan Ketua, saya ingin membawa perhatian Tuan Ketua kepada peruntukan artikel 150(3) Perlembagaan Persekutuan. Dan saya ingin baca peruntukan di situ. Dan ini satu perkara yang sangat penting, Tuan Ketua. 150(3). A proclamation, minta maaf, saya baca bahasa Inggeris. A proclamation of emergency and any ordinance promulgated under clause 2B shall, Tuan Ketua, be laid before both houses of Parliament and, if not sooner revoked, shall cease to have effect if resolutions are passed by both houses annulling such proclamation ordinance, but without prejudice to anything previously done by virtue thereof or the power of the Yang di-Pertuan Agong to issue a new proclamation under clause 1 or promulgate any ordinance under clause 2B. Jadi perkataan yang material dalam peruntukan ini, Tuan Ketua, adalah perkataan revoke. If not sooner revoke. Jadi soal dia, apakah maksud revoke? Semalam kita dengar Menteri menyatakan bahawa keputusan dibuat dan dibatalkan oleh Kabinet. Dan saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada dua kes. Kes pertama, Tuan Ketua, adalah kes Teh Cheng Poh lawan Public Prosecutor. Dan ianya satu keputusan Privy Council dalam tahun 1979. The citation is 1979 1 MLJ page 50. Dan ini adalah keputusan yang diumumkan oleh Lord Diplock masa itu. Ini adalah satu rayuan daripada Malaysia dan juga mengaitkan soal berkenaan dengan takrifan yang diberikan kepada perkataan revoke di dalam artikel 150(3) tersebut. Nah, ini apa yang disebut oleh mahkamah tersebut. It does not appear, Tuan Ketua, that the proclamation of state emergency was ever expressly revoked, nor was it annulled by resolutions passed by both houses of Parliament under Article 1503 of the Federal Constitution. Nah, ini penting. The power, Tuan Ketua, to revoke, however, like the power to issue a proclamation of emergency, vests in the Yang di-Pertuan Agong. Itu kes di dalam tahun 97. Kemudian kita ada lagi satu kes dalam tahun 77, kes Mahkamah Persekutuan. Dan inilah kes the application of Tan Boon Let and others versus Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Malaysia and others, di mana masa itu Lord President Sufian delivering judgment, beliau mengatakan seperti berikut dan saya baca Tuan Yang Ketua. The fact that the ordinance has not been reenacted as an act of Parliament is equally irrelevant. As Tuan Ketua, the ordinance must necessarily, by the express provisions of the Constitution, continue to have effect until such time as either Parliament resolves otherwise, unless sooner revoked by His Majesty under Article 1503. Jadi kepada saya, Tuan Ketua, ini satu soalan yang sangat penting dan melibatkan satu isu yang melibatkan kepentingan umum. Kerana kita nak tahu, adakah atau tidak apa yang berlaku pada 21 hari bulan Julai diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong? Adakah ianya mengikut prosedur yang tertera di dalam Perlembagaan Persekutuan? Ini satu perkara yang cukup penting dan saya minta supaya ia ini dijawab, kerana apa yang kita ada hari ini dan untuk 2 hari atau 3 hari yang akan datang adalah penerangan berkenaan dengan ordinan-ordinan yang telah pun digubal melalui proklamasi tersebut, yang kononnya telah pun ditarik balik, dibatalkan, tetapi kita tidak ada senarai ordinan-ordinan mana yang telah pun dibatalkan, apakah kesan dia dan sebagainya. And I think that's what rakyat hendak tahu. Sekiranya telah pun dibatalkan, kenapa kita tidak dimaklumkan? Kenapa tidak ada diletakkan di meja setiap ahli parlimen supaya kita dapat tahu secara spesifik bila ianya dibatalkan, siapa membuat keputusan, adakah ikut peraturan
dan kesan dia terhadap ordinan-ordinan itu khususnya kepada rakyat umum di luar sana. Saya minta penjelasan Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Sebenarnya saya pun sebagai ahli parlimen pun dalam situasi yang agak sama. Dan saya percaya ramai peguam di sana, dan kalau kita tengok social media bertanya tentang soalan yang sama. Tapi memandangkan kita adalah sistem parliamentary demokrasi, saya dimaklumkan oleh Tuan Yang Di-Pertua bahawa Yang Berhormat Menteri Undang-Undang akan memberikan penerangan dan jawapan kepada perkara ini, tapi pada on Monday. itu yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Tuan Speaker, saya ada bantahan selain sikit. Jika dibenarkan saya Tuan Speaker, sebelum tu Tuan Speaker. terima kasih. Saya minta buncit Tuan Speaker. Sekejap. Bagi saya Sepang, point of order ke Sepang? point of order, ya. Yang mana Sepang? 14L, lepas tu bersama sekali dengan 14L tu penjelasan kepada dan ada juga 21. I ke L? L. Pertanyaan. Dia tak ada 14 what L? I, minta maaf. H ke I? Sorry. I. Okey, boleh Tuan Speaker? Silakan baca. Okey, Tuan You Speaker. read Saya buka lah, tak sedap lah. Tak apa. Baca. Okey. I says suatu pertanyaan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya nak kata begini, sebenarnya ada dua perkara yang saya rasa kita perlu jelaskan di sini yang dapat penjelasan. Pertamanya, semalam apabila menteri mendedahkan bahawa telah pun dibatalkan, sedangkan ada dua perkara. Pertamanya, adakah persoalan perkenan Tuan Agong? Seperti mana kata oleh YB Puchong tadi, adalah jelas berdasarkan kereta Cengpong dan banyak kes lain mengatakan bahawa mesti daripada Tuan Agong. Itu jelas. Itu pertama. Yang keduanya, adakah katakan saya buat satu assumption bahawa adanya perkenan Tuan Agong, adakah telah diwartakan? Tidak ada bukti diwartakan. Jadi bermakna sekarang ini statusnya adalah undang-undang ini tidak lagi dibatalkan, undang-undang tidak lagi dibatalkan. Jadi apa kesannya kepada kes-kes yang berada di mahkamah, yang mana ada orang didakwa di mahkamah. Jadi pendakwa pun dalam keadaan bersalah. Nak proceed ke tak nak proceed. Jadi ini saya rasa akan menimbulkan ketidaktentuan, uncertainty. It's not good for the country. Dan juga it's not good for the pelabur. Itu pertama. Yang keduanya, berdasarkan 150(3), bukan saja ordinan yang perlu dibatalkan, tetapi juga proclamation, iaitu proklamasi. Tidak ada satu pengumuman pun daripada pihak menteri semalam bahawa proklamasi telah pun dibatalkan. Jadi bila tidak dibatalkan, bermakna it shall be laid down dan juga mesti dibentangkan, dibahaskan dan juga ada resolution untuk proklamasi. Jadi bila keadaan ini berlaku, saya rasa parlimen ini tidak boleh lari daripada fungsi dia, tugas perlembagaan dia untuk membentangkan, membahaskan dan juga mengundi ataupun melalui resolution ke atas proklamasi juga. Jadi saya rasa berdasarkan dua faktor tersebut, saya mengharapkan bahawa menteri, kalau sekiranya betul ada kesilapan, sila minta maaf, we move from there. Terima kasih. Sekejap saya rasa kita perlu berlaku adil. Saya tahu ramai nak tanya. Tapi kalau perkara yang sama, Yang Berhormat Puchong dengan Sepang Daris, saya rasa menteri can respond immediately. Ada benda lain tak yang Berhormat Jurutong, Lembah Pantai dengan Ipoh Barat? Is there anything new or is the same point? Yeah, something a bit different. Difference on revocation or difference On the same point, but gazetting? different. Standing order. Thank you. On the standing order? Yeah. Okay, saya berikan Ipoh Barat. Which standing order Ipoh Barat? Sekejap yang Berhormat Menteri. 14 I juga. I. Betul. Seluruh negara semalam terkejut bila diberitahu di parlimen bahawa action telah diambil oleh kerajaan untuk revoke proklamasi tersebut. Tetapi serta-merta kita dapat tahu bahawa ia tidak di gazette. That also satu perkara yang luar biasa. Yang menjadi lebih dahsyat adalah pendirian kerajaan sampai sekarang, and even the order paper, kita tak nampak apa-apa pun
disenaraikan bahawa ia telah di revoke dan sebagainya. Maka menunjukkan adakah ini satu afterthought yang dibuat oleh kerajaan dan tidak ada direstui oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini mustahak, Datuk Yang di-Pertua, kerana ia membawa. Tak apa, sekejap. Satu-satu. Sekejap. Jadi Ya, Yang Berhormat Ipoh Barat, ia your point membawa ialah afterthought. keliruan kepada semua pihak. Dan saya, kita Yang semua sebagai peguam kita tahu, Yang Arif, bahawa yang dibuat oleh kerajaan bukan saja luar biasa, satu perkara yang aneh. Dan saya percaya kita perlukan satu jawapan serta-merta. Kita tak boleh tunggu hingga hari Isnin untuk memberi mereka, untuk gazet, untuk mereka mengambil tindakan yang lain. Kerana rakyat fikir ini adalah satu afterthought. Dan saya pun percaya bahawa mereka tak berani datang ke parlimen untuk membawa rang undang-undang untuk annul it. Kerana kami percaya mereka tidak ada majoriti. Maka ini adalah satu cara untuk mengelak keadaan tersebut. Yang Berhormat, point of order means to the point. Jangan bagi ceramah. Kalau ceramah kita buat dekat luar. Speaker. Last kali Puchong. 36. Kemudian saya bagi last pada Lembah Pantai. 36. Maaf, Julutong. 36-12 kenyataan-kenyataan yang mengelirukan Dewan. Kemarin selepas diumumkan oleh Yang Berhormat Kota Baru, saya telah berhubung dengan peguam-peguam di Pulau Pinang dan saya difahamkan bahawa penasihat undang-undang negeri masih meneruskan dengan pertuduhan-pertuduhan bukan saja di Pulau Pinang tetapi di seluruh negara tentang berkenaan dengan kes-kes yang telah dikeluarkan kompaun dan sebagainya. Dan penasihat undang-undang negeri, ketua-ketua unit pendawaan masih lagi belum dimaklumkan tentang penarikan balik ordinan-ordinan darurat ini. Dan saya ingin tanya juga, kalau ordinan itu telah pun digazet, kalau telah digazet, telah diperkenan oleh tuanku dan telah dimaklumkan kepada ketua unit pendawaan dan penasihat-penasihat undang-undang seluruh Malaysia. Tentang soalan. Saya habiskan Tak dahulu. boleh Yang Berhormat. Point of order tak boleh ada interruption soalan. Cukup Yang Berhormat. Menteri ada. Yang Berhormat cakap almost the same thing. Saya ingin tanya, Dengan izin. Tuan Yang di-Pertua merupakan seorang peguam juga. Maka persoalan yang bermain di minda rakyat di luar sana adalah kalau saya menghadapi satu kes yang melibatkan kompaun RM10,000, saya perlu hadir di mahkamah esok. Perlukah saya mengaku salah kepada kesalahan itu? Apa akan berlaku kepada kes-kes tersebut? So saya ingin penjelasan. Kalaulah benar kenyataan ini, tolong tunjukkan bukti. Kalau tidak, Yang Berhormat Kota Baru bersalah mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Last, Yang Berhormat sempurna lah cak. Point. Kejap Yang Berhormat sempurna, biar saya bagi pada Ringkas, Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih. Kemudian Yang Berhormat sempurna last. Kemudian Menteri 36-12. jawab, Menteri. Ya, 36-12 atas dua perkara. Pertama adalah berkenaan dengan jawapan pada hari Isnin, ya, Datuk Yang Bertua. Mengikut laporan daripada media, setakat 21 ke 25 hari bulan Julai, sebanyak lebih dari 2,200 kompaun telah dikeluarkan dan banyak daripada kompaun-kompaun ini lebih daripada nilai 1,000 yang telah terkesan, ya, kepada semua yang telah dikompaun. Jadi sekiranya kita tunggu sehingga hari Isnin, apakah yang akan berlaku seperti yang Yang Berhormat Jelutong sebutkan tadi. Jadi kita tak boleh tunggu sehingga hari Isnin. Kedua adalah apabila Yang Berhormat Kota Baru semalam mengatakan bahawa Kabinet telah membuat keputusan untuk batalkan ordinan, ia memberi implikasi bahawa telah ada perkenan. Jadi saya pohon Yang Berhormat Kota Baru untuk menjelaskan adakah tuanku telah memberi perkenan pada ketika at the material time, pada ketika Yang Berhormat Kota Baru menyatakan bahawa Kabinet telah membatalkan ordinan-ordinan ini pada 21 hari bulan Julai. Dan adakah ordinan-ordinan ini sekiranya diwartakan boleh backdated? Tak boleh. Pohon penjelasan segera sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, last kali Yang Berhormat sempurna. Datuk Yang di-Pertua, Datuk Yang Pertua tadi nakkan supaya Point of order yang mana? ada jelas. Nah, ini perlembagaan berhubung kait dengan apa yang Which telah point of order? dibangkitkan. 40G, 36 or 40? 14G.
iaitu berhubung kait dengan Perlembagaan Malaysia. Saya nak minta penjelasan sama ada perjalanan pengurusan pentadbiran negara ini ada berlandaskan dengan pilar pentadbiran negara itu, iaitu tiang agung itu ada kuasa dia. Parlimen ada kuasa mutlak dia. Eksekutif ada kuasa mutlak dia. Itu merupakan di antara perkara yang kita faham dalam Perlembagaan Malaysia. Separation of power is very clear. Disebutkan tadi oleh Puchung. The person who proclaim darurat ialah Istana dan Agung. Hari semalam, it was announced by Menteri Eksekutif. Why was it not proclaimed by the King? So there's no clarity on separation of power here. Siapa yang kita nak perjalanan negara ini dengan baik, tertib, mengikut undang-undang. Jangan kita hanya gunakan undang-undang untuk kepentingan kita, tidak. Otherwise, generasi akan datang akan melihat bagaimana perjalanan pentadbiran negara ini. Tak menerusi perundangan. Saya ada bangkit semalam, 62, very clear. Parliament has the power. Point taken, Yang Berhormat. Ya. The minister is here. Terima Biarkan kasih. minister. Terima kasih. Yang Berhormat, Kota Baru. Okay, terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua dan rakan-rakan saya, all my respected learned friends yang telah membangkitkan perkara-perkara ini. Rasa macam dalam mahkamah pula. Tadi Puchung pun sebut yang Arif, tidak Yang Berhormat. Macam Ketua Okey. Hakim Negara pula tiba-tiba. Di pegawai negara. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, dengan izin dan dengan hormatnya, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat dan juga Dewan-Dewan, ahli-ahli Dewan, bahawa semalam Yang Berhormat Speaker sendiri telah membuat satu petua. Malahan dia menyebutkan, kalau boleh cek dengan handset, mengarahkan Menteri Undang-Undang memberi penjelasan pada hari Isnin. Sedangkan, nanti dulu, Lemah Pantai tak sabar. Sedangkan Orang kena compound setiap hari. persoalan itu Siapa nak bayar? dibangkitkan, Kota Baru nak bayar ke malam untuk dia orang? pun. Kalau di mahkamah dah kena konten. Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat saya minta menteri, izin, biar saya nak dijawab. minta. Jadi dengan itu, I humbly pray. Saya meminta dengan rendah diri supaya to be fair to kerajaan, saya diberi peluang untuk memberi penjelasan semua mengenai pelaksanaan darurat pada hari Isnin ini. Itu saya minta. Itu berdasarkan kepada petua. Jawab sekarang lah. Penjelasan Itu saya minta bagi dapat ruling dulu. Speaker. Ya. Sekejap, Yang Berhormat. Datuk Speaker, Datuk Speaker. Yang Bila Berhormat, ruling, sekejap, that's my request. Let speaker Yang Berhormat, make ruling. In the first Yang Berhormat, hand, sekejap. kenapa Yang Berhormat Menteri kalau hujam saya speaker, degan? biarlah saya cakap. Yang Berhormat duduklah. Hujam degan. Yang Berhormat, cukuplah. Saya faham. Semua orang tahu isu yang banyak orang bertanya. Social media semalam, semua kecoh pasal revocation. Semua tahu. Kecoh pasal dia. Tak apalah, Yang Berhormat. You make the mistake. Yang Berhormat. You made a big mistake. Yang Berhormat, please sit Banding down. jangan Duduklah. emosi. It doesn't matter. Banding jangan emosi lah. Kalau you tak cakap, kalau you tak jam Yang degan, Berhormat. you mendahului Perdana Menteri, you lawan agung, You tak dengar lagi jawapan, jangan kata macam tu. kapan hari Isnin? Yang You cakap Berhormat. semalam. Yang Berhormat. You destroy everything. Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Apa? Kalau berani jawab sajalah sekarang. Saya mengurusi majlis. Biarlah menteri dia dah jawab, biar saya buat ruling. Saya bagi Yang Berhormat 6 orang untuk raise point of order. I have been very fair. Bagilah saya peluang buat kerja. Kalau tak Yang Berhormat, gantilah saya jadi timbalan speaker. Yang Berhormat, dengar. Saya tak nak jadi timbalan speaker. Saya tak nak. Saya tahu kita orang Johor ya. Yang Berhormat, kejap. Puchong please. Yang Berhormat, speaker dah buat ruling Isnin. Kalau Yang Berhormat masih tak puas hati disebabkan oleh jangka masa compound dan sebagainya, Yang Berhormat pergi menghadap speaker, bincang dengan speaker. Dan saya rasa Yang Berhormat Menteri akan ikut arahan speaker, betul? Betul. That is the Dan rule of the game. Saya minta maaf. Saya ada aturan mesyuarat today, saya kena proceedkan dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Alternatifnya sedikit. Sebagai Ya, alternatifnya cakap. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan boleh membangkitkan isu berkaitan dengan ordinan ini semasa membahaskan penerangan daripada Menteri Kesihatan, compound dan sebagainya tu. Tuan He is the owner of the ordinance, it's not me.
owner of the ordinance mengenai 342 tu adalah Menteri Kesihatan. Boleh bangkitkanlah. So Tuan- isu yang lain saya akan jawab hari Isnin. Terima Ada kasih. poin lain tak? That point saya dah discuss. Tuan Saya Speaker, dah boleh? jawab. Peraturan Mesyuarat 80. Tuan Ada Speaker. benda baru tak? Is there anything new yang Yang Bomak baru. Pucung? Ada. Ini yang baru peraturan Anything mesyuarat new yang 80. Bomak Pucung? Bijis? Speaker, ada Which poin. standing Speaker, order? peraturan mesyuarat 80. Hold on. Yang mana yang Bomak? Tuan Dipertua, Which point of order now? I am referring to 14G. And Tuan Dipertua, 14 relates to the sequence of proceedings in the House of the day. Dan ianya menyatakan, as I said, Tuan Dipertua earlier, I referred to 14G as well. It is questions to ministers for oral answers. So there is a provision for the minister to provide an answer now. So itu apa yang saya buat rujukan kerana semalam apa yang berlaku adalah banyak soalan telah pun berbangkit. So I am asking Puan Speaker to make a ruling now and ask him to answer that question just on that limited point. Sama ada ianya telah pun diperkenan oleh Yang di-Tuan Agong, sudah tentu dia tahu sekarang. Takkan perlu tunggu sehingga hari Isnin untuk memberi jawapan. Dan undang-undang sangat jelas. Yang revoke itu adalah Yang di-Tuan Agong. Tapi apa yang disebut semalam adalah cabinet. And this is something which is very serious because I think the government must respect the fact that the law must apply. And if the constitution suggests that it must be revoked by the Yang di-Tuan Agong, then that must be done. Ini kan main. We have to take it seriously. Ini soal perlembagaan dan juga undang-undang yang ada kesannya terhadap rakyat setiap hari. Yang Berhormat, So, saya minta supaya May I- soal itu, Yeah. kalau boleh, May beri I- jawapan kepada perkara itu. Terima kasih. may I address the You want to respond now yang Bomak? Yeah, no. Kota Baru? My learned friend refers to 14.1G. 14.1G ni adalah soalan-soalan lisan. Soalan-soalan lisan sebagaimana it's not soalan begini. Jawab It does not sajalah. apply. Jawab. Jawab Asyik nak sajalah. berlindung, No, no, berselindung no. di sebalik teknikal. Jawab saja. Jawab. Ada perkenanan dari Agong Ada atau perkenan, tidak? tak ada Yes perkenan. or no? Saya masih Melibatkan memohon. Yang di-Tuan Agong. Jawab sajalah. Saya masih memohon untuk menjawab pada hari Isnin sebagaimana Orang terkesan. Buat polis report. Jawab. Buat polis Ada report. perkenan, tak ada perkenan. Yang Bomak. Betul. Boleh saya celah? Hakah tu. Belakang saya tak boleh halang. Boleh. The same thing ke yang Bomak? Point of order? Ya, kerana ini mendesak. Soalannya itu melibatkan Parlimen, kuasa dan Pertuan Agong. Jadi oleh demikian, soalannya spesifik. Kalau belum, kata belum lah. Dan umumnya, ahli-ahli yang berhormat belah sini dan belah sana tahu dengan perbahasan 2 hari ini, memang Tuanku Agong belum perkenan. Jadi mengapa Perdana Menteri dan Menteri tak boleh jawab dalam proses ataupun dalam kerja-kerja sedang dijalankan untuk dipersembahkan. Ini akan memudahkan perbincangan kita. Ini urusan Parlimen, pengurusi. Jadi jangan buat helah umpamanya tunggu hari Isnin. Kita bincang ini yang terkait dengan ordinance. Kita bincang hari ini semalam yang terkait dengan proclamation dan ordinance. Menteri kata dah batal. Jadi kita nak tahu, kalau belum, bagi tahu je lah bahawa saya tersilap. Maksud saya, kabinet yang memutuskan baru nak dipersembah kepada Tuanku Agong dan beri ruang dan waktu kepada Tuanku Agong menimbang dan memperkenan. Bukan mudah begitu. Ini nak dolak-dalik ronggeng ni apa? Yang Bomak. Ini yang pengurusi saya minta. Kalau tidak, there is absolutely no confidence in the leadership of this house. I mean, not the leadership of this government untuk cakap apa-apa. Dia cakap apa pun orang tak boleh percaya dah. Perkara yang spesifik begini, tak boleh jawab. Kalau Yang di-Pertuan Agong benar-benar perkenan, saya percaya semalam kita jawab. Ini dia surat. Tapi tak ada. Jawablah, tak ada. 36-12. 36-12. Tolong jangan bohong, Tuan Dewan. Yang Bomak. Ya, Tuan Yang di-Pertua. Yalah, kalau nak susah jawab, saya minta jawab. Boleh?
Saya menghormati cukuplah. Jawab sekarang. Betul. Peraturan Jawab sekarang. Yang Muhammad pula. Peraturan mesyuarat 99. Yang Muhammad tak boleh Yang Muhammad. Saya nak Yang minta Muhammad, ketua. Yang Muhammad nak masuk rumah kena bagi salam kan? Ya. Saya tak bagi masuk rumah macam mana? Assalamualaikum. Tak bagi masuk rumah. Waalaikumsalam. Duduk Yang Muhammad. Biar MP jawab. Peraturan mesyuarat Duduk 99. Yang Muhammad. Duduk. Jangan. Yang Muhammad, saya dah sabar ni. Okey, Duduk. lepas dia, saya. Biarlah dia dah habis cakap. Silakan. Yang Muhammad Tuan Yang di-Pertua, kita di dalam Dewan ini kita ada peraturan. Peraturan. Betul. Ada peraturan. Speaker, Perdana Menteri, Ketua Pembangkang, everyone is subject to standing order. Apa pasal semalam Okey. boleh jawab, hari ini tak boleh subject to jawab? the order. Apa pasal semalam boleh jawab, hari ini tak boleh jawab? Antara yang ada dalam The law standing also order applies ini to you, Yang Muhammad. Tuan Ialah Speaker, kalau dah tengah cerit ni, kena pergi bilik tandas segera. Ya. Jangan lambat. Biarlah dia jawab. antara yang ada di dalam standing order ini adalah petua daripada Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. Saya tertakluk kepada petua Yang di-Pertua semalam yang meminta saya memberi penjelasan Kita pada minta hari Isnin. penjelasan. Itu petua sekarang ini. Berkenan ataupun tidak. Itu je. Berkenan ataupun tidak? Agung berkenan ataupun tidak. Itu je. 36 orang. Mengelirukan Dewan. Betul tak? Yes or no? Yes or Actually. no? Hari Isnin. Yes or no? Bukan saya lari. Hari Isnin takkan lari. Pengecut. Terima kasih. Dah, Yang Muhammad. Come on, jawab sekarang. Ada perkenan tak ada perkenan? Nak suruh dia jawab. Sekejap. Yang Muhammad, saya dah bagi ruling. Speaker dah buat keputusan. Menteri jawab hari Isnin. Menteri dah sahkan nak jawab Isnin. Sekejap. Saya tak habis cakap. Baik. Ya, Umat Speaker, saya setuju. Biarlah Saya habis. setuju dengan Umat Yang Speaker. Muhammad, saya tak habis cakap ni macam Ya. mana ni? Aduh. Ya, Umat Speaker, saya setuju. Maknanya kerajaan telah mengaku mereka merampas kuasa Yang di-Pertua Agong. Dah cukup. Saya Menteri ni betul-betul wanan betul lah menteri ni. Saya dah buat keputusan. Yang Muhammad tak puas hati, pukul 11 speaker masuk. Dan Yang Muhammad nak bawa isu urgency of the matter tu pulang pada Yang Muhammad. Tapi speaker masuk pukul 11. Tuan Speaker. Saya tak akan overrule ruling speaker. Tuan Speaker. Dalam senarai, menteri dah jawab. Dan lepas ni, yang lain semua duduk. Saya nak jemput Yang Berhormat Menteri untuk mulakan. Tuan Speaker. Penjelasan Tuan Speaker. Yang Berhormat. Penjelasan Tuan Speaker. Yang Berhormat. Yang Berhormat, tolonglah Yang Berhormat. Speaker punya ruling. I made my decision. Cukup. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Yang Berhormat. Yang Tuan Berhormat Speaker. tak boleh paksa saya. You cannot force me. Now. We're not going to force Yang you. Berhormat, cukup. Biar Penjelasan. Menteri mula. Penjelasan. Speaker masuk pukul 11. There is another platform. Bawa lah pada speaker to decide. Saya takkan overrule keputusan speaker semalam. You're not going to overrule the Yang Berhormat Menteri, Speaker. silakan. Tuan Speaker, you're not going Yang to Berhormat overrule the Menteri, Speaker. Berapa lama Yang Berhormat? Kita bukan minta dia jawab Ignore the constitution. Berapa lama? berhubung dengan ordinance Yang Berhormat itu. Menteri. Kita tak minta dia jawab semua isu berhubung dengan Yang ordinance. Berhormat Kita Menteri. minta dia jawab satu je. Menteri Kesihatan. Very simple question. soalan. You're not going to overrule the ruling Berapa lama? of the Speaker. Speaker ni. Berapa lama? Please. Tuan Speaker, Berapa lama? apa Satu susah jam. sangat 45 minit. jawab 45 menteri ni? Berapa lama? 45 minit. 45 minit? Ya. Saya diarahkan oleh Yang Berhormat Speaker, lepas Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Ketua Pembangkang akan boleh sangat. Tetapi klausa kepada pembangkang arahan daripada Yang Berhormat Speaker ialah masa yang sama Yang Berhormat Menteri ambil. Tapi arahan pada Port Dickson bukan pada Kuala Selangor.